Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli bin Saludin, Fellow Penyelidik Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM Bangi Selangor, merangkap tokoh warisan kebangsaan orang hidup. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini bertemu kita lagi dalam YouTube yang Sotowiheh. Saya nak bercerita pasal asal usul adat pepatih itu sendiri. Mari kita buka minda kita selebar-lebar, jangan disempitkan. Kalau kita tengok adat pepatih ini tak lari daripada hubung kait. Ya, mulai apabila Iskandar Zulkarnain berkahwin dengan putri Raja Rom, putri Raja Rom. Bila berkahwin, dipendekkan cerita tuan-tuan dan puan-puan. Jangan poning apabila saya bercakap macam ni, kok poning tak dapat nak dong ya. Apabila berkahwin, lahir 3 orang anak. Yang pertama Maharaja Dipang, yang kedua Maharaja Alif, dan yang ketiga Seri Maharaja Diraja. Maharaja Dipang dia bergorak dan duduk dan mendirikan adat di China. Maharaja Alif bergorak dan mendirikan adat di Rom. Dan yang ketiga, Seri Maharaja Diraja bergorak ke Tanah Jawi. Bergorak ke Tanah Jawi, mendirikan adat di situ. Saya nak cerita Seri Maharaja Diraja. Apabila dia bergorak ke Tanah Jawi, sampai satu ketika pegawai terdampar. Terdampar di Gunung Merapi. Bila terdampar di situ, maka diadakan sayembara ataupun pertandingan. Siapa yang boleh membatukan perahu ataupun kapal. Dan dia bawa 5 orang puteri pada ketika itu. Kalau siapa boleh membatukan, maka boleh berkahwin dengan puteri. Pada ketika itu, Seri Maharaja Diraja diiringi oleh 6 boleh pahlawan-pahlawan yang hebat, termasuk beberapa orang yang hebat lagi, iaitu Rimau Campa, Kucing Siam, Rimau Campa, Kucing Siam, Anjing Mualim, dan satu lagi ialah Kambing Hutan. Ompek ni menggambarkan sifat yang macam tu yang cukup hebat. Yang cukup hebat. Contoh, kalau Anjing Mualim itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita ni sejahat-jahat mana pun akhir akan menjadi baik. Akan menjadi baik yang cukup hebat. Sebab anjing ni adalah satu jenis haiwan yang cukup taat, tuan-tuan dan puan-puan. Rimau Campa berani, Kucing Siam berani, Kambing Hutan itu yang bergorak selepas itu ke 50 kota. Di mana 50 kota, 8 ke 9 suku bergorak ke Negeri Sembilan. Suku Seri Melenggang, dan suku Payakumbuh, suku Batu Hampa. Ada 9 suku, 8 ke 9 suku datang ke Negeri Sembilan. Datang ke Negeri Sembilan. Dan pada ketika itu, tuan-tuan dan puan-puan, yang wujud pada ketika itu ialah Datuk Temanggung. Lepas itu Datuk Pepatih Sebatang. Kalau kita buka manuskrip lama, dia tak sebut Datuk Pepatih Nan Sebatang. Yang mula-mula disebut Datuk Pepatih Sebatang. Itu orang yang paling awal. Datuk Pepatih Nan Sebatang itu Kendian. Jadi, 2 orang ini apabila wujud, Datuk Temanggung apabila wujud, dipendekkan cerita adalah orang yang diagung-agungkan oleh pengikutnya. Maka sebab itulah dipanggil Datuk Ketemanggungan. Datuk Pepatih ni, Datuk Pepatih Sebatang adalah orang yang hebat pada ketika itu. Apabila dia sekali bercakap, maka berubahlah adat pada ketika itu. Sebab pepatih ni seorang yang hebat. Dan yang banyak mendidik ialah Cati Bilang Pandai. Cati Bilang Pandai. Apabila wujud adat pepatih, wujud adat temanggung, pepatih dan temanggung saling bergandingan. Asal daripada Minangkabau. Kita tidak boleh nafikan, saling bergandingan. Saling bantu-membantu. Sebab bersaudara kedua. Jadi kenapa pula yang dikatakan adat Johor tu adat Temanggung, Pahang tu adat Pahang? Johor adalah adat Melayu Johor.
Kalau Pahang, adat Melayu Pahang. Kalau Terengganu, adat Melayu Terengganu. Adat Temanggung ni kebanyakannya seiringan. Datang ke Negeri Sembilan, ya, dan Naning, dan beberapa tompek yang banyak mengamalkan adat pepatih. Sebab itu apabila kita tengok adat Temanggung dan adat pepatih ada berselisih sedikit. Selisih itulah menggambarkan perbezaan. Ya, kalau adat pepatih ni berjonjang naik, kalau adat Temanggung bertangga turun. Itu beza tuan-tuan dan puan. Adat ini adalah peraturan, undang-undang, perlembagaan kehidupan, tamadun, peradaban yang kita amalkan sejak daripada nenek moyang dulu. Banyak peraturan kehidupannya dalam semua aspek yang mendidik anak buah. Adat ini bukan nikah kahwinnya, bukan gantar cincinnya, bukan ngembang cincinnya, bukan tukar nama tanah. Dia lebih besar lagi. Peraturan, undang-undang, peradaban, perlembagaan yang membentuk kita menjadi seorang yang biar mati anak, jangan mati adab. Maknanya adab, sopan, santun, budi, pekerti penting, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam adat pepatih ini ada 4 jenis adat. Yang pertama, adat yang sebenar-benar adat. Tengok tajuk Adat yang sebenar-benar adat adalah adat yang tulen, yang betul, yang asal. Itu yang dikatakan oleh orang tua-tua dulu, adat api membakar panik. Adat air membasah, kata. Jadi, saya menolak kalau kita mengatakan adat ni awalnya dulu kita banyak berpandu kepada Hindu dan Buddha. Kalau kita di Negeri Sembilan, banyak berpandukan kepada ajaran Tauhid yang peringkat awal. Ajaran Tauhid pada ketika itu. Sebab nenek moyang awal kita dulu dah diislamkan oleh sahabat-sahabat Nabi pada ketika itu. Pejuang-pejuang Islam pada ketika itu. Maka adat yang sebenar-benar adat adalah berpandukan Al-Quran dan hadis. Ditarik daripada Al-Quran dan hadis, itu yang kita amalkan. Adat yang diadatkan itu pun berpandukan kepada Al-Quran dan hadis. Adat yang teradat, iaitu adat yang musyawarah antara anak buah dan pemimpin-pemimpin, lalu dibentuk adat, peraturan dan undang-undang. Kalau nak diubah pun melalui musyawarah dan muafakat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah adat istiadat. Kebiasaan yang kita amalkan, pakai baju, ya, makan dalam pinggan, ada peraturan dan peradaban. Nikah kahwin ada kompang, bunga tolu, dan semuanya itu cantik kalau kita jalankan. Ompik-ompik adat ini tak lagi daripada adat bersendiri hukum bersendiri kita bawah, ya, syarat mendaki, adat menurun, syarat dan adat bagai aur dengan topeng, bagai irama dengan lagu, isi dengan kuku, mata hitam dan mata putih. Nah, kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, adat pepatih ini kita kena fikir secara berkembang. Dia cukup hebat dan seiringan dengan adat Temanggung. Dia tak berbeza. Tinggal lagi satu datang daripada atas ke bawah, yang satu pula daripada bawah ke atas. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah tuan-tuan dan puan-puan bincang dan fikir-fikirkan, banyak membaca lagi, renungkan. Jangan lupa like, share dan subscribe Raja Terombo Official. Terima kasih. Bye-bye.